Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sehat sejahtera. Bersama dengan saya Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Hari ini ada pelbagai update yang nak disampaikan yang agak penting. Pertamanya adalah berkenaan dengan saranan kumpulan kerja teknikal bagi vaksinasi dos penggalak ataupun booster dose. Hasil daripada dapatan data kajian klinikal dan kajian real world, termasuk kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu the real world evaluation of COVID-19 vaccines under the Malaysian National COVID-19 Immunization Program ataupun RECOVAM yang telah dijalankan oleh Institut Kesihatan Negara, telah menunjukkan tahap keberkesanan vaksin terhadap jangkitan COVID-19 berkurangan dengan masa. Data terkini pula menunjukkan varian Omicron boleh menyebabkan peningkatan penularan jangkitan, kebolehupayaan pengikatan virus yang lebih tinggi ataupun higher viral binding affinity, dan kelolosan antibody yang lebih tinggi ataupun higher antibody escape daripada immunity yang disebabkan oleh vaksin atau jangkitan semula jadi. Selain itu, bukti kukuh yang telah terkumpul sejak 3 minggu lalu menunjukkan bahawa vaksin penggalak COVID-19 berkemungkinan meningkatkan perlindungan terhadap jangkitan varian Omicron. Hasil kajian awal melibatkan 21 juta pemberian dos penggalak yang dijalankan di United Kingdom telah menunjukkan data keselamatan yang amat meyakinkan. Sejajar dengan itu, badan regulatory seperti United Kingdom, Kanada dan Australia serta panel pakar kesihatan kini mengesyorkan sela masa bagi vaksinasi dos penggalak boleh diberi seawal 3 bulan selepas menerima dos kedua vaksin primer. Kumpulan kerja teknikal juga telah menilai bukti sedia ada dan memberi saranan baru mengenai dos penggalak COVID-19. Oleh demikian, untuk Malaysia, kita telah buat keputusan bahawa sela masa bagi vaksinasi dos penggalak untuk vaksin Pfizer dan juga vaksin AstraZeneca boleh diberi sekurang-kurangnya 3 bulan selepas pemberian dos kedua vaksin primer. Dengan itu, sela masa ataupun interval bagi vaksin Sinovac memang 3 bulan. Sekarang ini Pfizer dan AstraZeneca adalah juga 3 bulan untuk semua penerima vaksin berusia 18 tahun ke atas. Kita akan memberi temu janji kepada mereka yang layak berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan, termasuklah mengikut turutan umur, age de-escalation, dan juga mengambil kira status kesihatan. Keutamaan diberi kepada mereka yang mempunyai comorbidity dan sebagainya. Jadi dalam usaha untuk kita memberi temu janji, kita akan menggunakan priority list yang akan memberi keutamaan kepada mereka yang berusia dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Kementerian Kesihatan menjangkakan bahawa sebahagian besar daripada penduduk dewasa di Malaysia yang layak untuk menerima dos penggalak akan menerima dos penggalak mereka pada bulan Januari dan juga bulan Februari. Kita akan meningkatkan kapasiti pemberian vaksin dengan pembukaan lebih banyak lagi PPV ataupun pusat pemberian vaksin, sama ada di klinik-klinik pengamal perubatan swasta ataupun di PPV yang akan kita buka tidak lama lagi nanti di dewan-dewan persidangan seperti mana yang telah pun kita buat melalui PIK. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kita sudah pun mempunyai data daripada negeri Sarawak
yang menunjukkan keberkesanan. Dos penggalak ini diberi dengan cepat kepada mereka yang layak, bukan hanya untuk berdepan dengan varian Omicron, tetapi juga untuk melandaikan jangkitan COVID-19. Pemberian dos penggalak telah pun bermula pada 23 Oktober. Pemberian dos penggalak di negeri Sarawak telah dimulakan dan dipertingkatkan secara aktif. Selain itu, dos penggalak di Sarawak dimulakan agak awal lagi, 13 Oktober. Dan hasil daripada peningkatan pemberian dos penggalak di Sarawak, negeri ini merekodkan jumlah penduduk tertinggi menerima dos penggalak, iaitu 53.5% daripada penduduk dewasa. Sarawak is leading the booster campaign, of course disebabkan mereka paksa mengadakan pilihan raya negeri dan sebagainya. Manakala di peringkat nasional, 5.57 juta telah menerima dos penggalak, iaitu 24% daripada populasi dewasa kita. Bilangan kes COVID-19 yang dilaporkan di Sarawak telah menunjukkan trend penurunan sejak 2 bulan yang lepas. Sejak minggu epidemiologi ke-48, bilangan kes yang dilaporkan adalah kurang dari 1,000 seminggu, iaitu 776 kes dibanding dengan kes pada minggu epid ke-52, iaitu 208 kes. Selain itu, angka kematian yang disebabkan COVID juga menunjukkan penurunan daripada 497 kes pada bulan Oktober kepada 24 kes pada Disember, 28 Disember 2021 untuk bulan Disember. Jadi ini adalah message bahawa keberkesanan dos penggalak, terutamanya di negeri Sarawak yang menjadi negeri peneraju dari segi dos penggalak, termasuklah keberkesanan dan juga keselamatan safety profile vaksin tersebut, yang mana penggunaan vaksin Pfizer sebagai dos penggalak secara heterologous, campur dengan Sinovac yang digunakan sebagai vaksin asal, sangat berkesan dan sangat selamat. Ya, jadi inilah message yang kita nak sampaikan, dan kita akan mengutamakan vaksin Pfizer, dan kalau tidak vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca untuk program dos penggalak kita. Sinovac hanya akan diberi kepada mereka yang contraindicated sahaja. Sebab data menunjukkan bahawa keberkesanan Pfizer dan AstraZeneca sebagai dos penggalak adalah sangat-sangat tinggi berbanding dengan Sinovac. Kontraindikasi bermaksud bahawa mereka ada alahan ataupun atas sebab-sebab kesihatan, doktor mereka menyarankan agar mereka menerima Sinovac sebagai dos penggalak, barulah kita akan bagi melalui PIK kerajaan. Mereka boleh memilih untuk menerima Sinovac melalui pasaran swasta sebab memang dijual di pasaran swasta. Tetapi saranan Kementerian Kesihatan adalah first choice Pfizer, second choice AstraZeneca. Sinovac only if you are contraindicated against Pfizer and AstraZeneca. There's a very clear advisory that we recommend the Pfizer or the AstraZeneca for your booster shot, which now is 3 months, at least 3 months after your second dose of your primary series. Ya. Saya ingin juga memaklumkan beberapa perkara-perkara lain. Pertamanya adalah berkenaan dengan perkembangan terkini varian Omicron. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa Institut Penyelidikan Perubatan telah menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 366 sampel kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara dari 21 hingga 25 Disember. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 306 telah menunjukkan berkemungkinan presumptif varian Omicron dan kini menunggu keputusan ujian jujukan penuh ataupun whole genome sequencing. Bila dah selesai proses jujukan penuh, kita akan umumkan jumlah dia yang confirm Omicron, dan juga kita akan umumkan butiran ataupun line listing berkenaan dengan
dari negara mana yang mereka pengembara tersebut telah pun tiba. Kita pun juga sedang giat menjalankan testing ataupun ujian PCR kepada kontak-kontak rapat mereka yang ada Omicron. Dan ini sedang dijalankan di lapangan untuk kita memastikan bahawa penularan Omicron ini dapat kita kawal melalui langkah-langkah isolasi, ujian dan sebagainya. Hari ini KKM juga ingin memaklumkan bahawa oleh kerana Omicron ini sudah datang daripada banyak negara, ya, dia punya source country itu pelbagai seperti mana yang saya telah umumkan dalam sidang akhbar yang lepas. Maka dengan itu sekatan perjalanan sementara ke atas 8 buah negara iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe dan Malawi telah pun ditamatkan. Dan negara-negara ini dimasukkan ke dalam senarai negara berisiko tinggi. So we will stop the travel ban from the 8 Southern African countries. Makes no sense anymore because Omicron is coming from all the other countries. And we have seen a decline in the cases in South Africa as well. So we are shifting them from a total ban to high-risk countries. Negara-negara berisiko tinggi kini ditambah kepada 18, iaitu United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Arab Saudi, Norway, Perancis, Denmark, India, Canada, Nigeria, Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe dan Malawi, yang mana pengembara yang kembali daripada negara-negara tersebut akan dipakai dengan peranti digital untuk memastikan bahawa mereka patuh kepada kuarantin yang diberi di rumah. Selain daripada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memaklumkan kepada syarikat-syarikat pelancongan yang mengurus umrah agar rakyat Malaysia yang ingin pergi ke Arab Saudi ataupun ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah mesti mendapat dos penggalak sebelum mereka pergi. Dan apabila mereka pulang, mereka selain daripada diberi peranti digital, mereka juga digalakkan, ya, yang telah mengerjakan umrah balik dapat kuarantin di rumah, digalakkan untuk melaksanakan ujian kendiri setiap hari selama tempoh kuarantin. Saya akan jelaskan kenapa. Banyak kes yang kita telah terima di mana mereka negatif untuk ujian pra-pelepasan, negatif ujian semasa ketibaan, tetapi positif pada ujian hari kelima. Jadi maksudnya mereka dijangkiti tetapi tidak dapat dikesan sewaktu ujian pra-pelepasan dan ujian semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. So that's something new that we are learning about Omicron now. Sebab itu sangat penting untuk kita menggalakkan sesiapa yang telah balik daripada high risk country, terutamanya daripada umrah, kerana banyak kes Omicron daripada umrah, untuk mereka melaksanakan ujian kendiri setiap hari supaya mereka tidak menjangkiti ahli keluarga yang berada di rumah yang bersama dengan mereka. Saya juga ingin memaklumkan bahawa saranan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sekiranya tidak diperlukan untuk rakyat Malaysia pergi ke 18 negara berisiko tinggi, untuk mereka tangguh dulu perjalanan mereka ke negara-negara tersebut. Ministry of Health strongly advises against any unnecessary travel to the 18 countries that we have listed as high-risk countries for Omicron, because the situation in these countries is very, very risky, very, very dangerous. So please, if possible, avoid travel to these countries until this situation stabilizes in those countries. Saya juga ingin memaklumkan bahawa
Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menyarankan bahawa untuk sambutan hujung tahun ataupun sambutan ambang tahun baru, walaupun kita membenarkan sambutan bersifat peribadi, private events, saranan kita adalah sama seperti sambutan Hari Natal, iaitu sekiranya anda ingin pergi ke sambutan ataupun satu acara peribadi, private, sama dengan rakan-rakan di hotel dan sebagainya ataupun di kedai makan, di restoran, di mana anda akan bergaul dengan isi rumah yang lain, different household. Please menjalankan ujian kendiri sebelum anda pergi ke apa-apa acara sambutan small scale ataupun sambutan peribadi untuk tahun baru. Ini adalah langkah private health measures yang sangat-sangat penting untuk diamalkan bagi kita memastikan kita dapat mengawal penularan varian Omicron. Omicron is here. What we want to do is to try to slow down the spread of Omicron. Ya, kita melihat bahawa pengalaman kita di Pilihan Raya Negeri Melaka, Pilihan Raya Negeri Sarawak dan juga mungkin Hari Natal tidak menyebabkan peningkatan kes. This is for sure. Because most people patuh kepada SOP. Jadi untuk kita mengelak daripada berlakunya peningkatan kes disebabkan sambutan awal tahun, saya merayu kepada masyarakat supaya sentiasa mengamalkan public health and social measures dan melakukan self-test sebelum keluar untuk apa-apa sambutan bersama dengan rakan-rakan daripada isi keluarga yang lain. Saya juga ingin memaklumkan bahawa dari 1 Disember hingga 28 Disember, saya telah semak data daripada MySejahtera menunjukkan sebanyak 1.4% kes positif COVID-19 yang diberikan perintah pengawasan dan pemerhatian HSO telah melanggar perintah kuarantin tersebut. Maksudnya mereka ni HSO tak boleh keluar, tapi mereka keluar dan ada rekod check-in. Dan Kementerian Kesihatan sedang mempertimbangkan tindakan ke atas individu-individu yang berkenaan. Sebelum ini kita tidak ambil apa-apa tindakan, tapi memandangkan ada, ya, walaupun 1.4%, tetapi mereka adalah sepatutnya berada di isolasi, tapi keluar juga. Dan mungkin kita terpaksa mengambil tindakan ataupun langkah yang lebih tegas terhadap mereka yang berulang kali keluar ataupun melakukan check-in semasa mereka sepatutnya berada di rumah. Saya juga ingin memaklumkan bahawa usaha kita untuk membendung penularan COVID-19 mestilah dilengkapi dengan sistem pengesanan kontak yang lebih berotomasi dan yang lebih pantas dan cepat. Sebelum ini, seperti mana yang kita semua tahu, sistem pengesanan kontak kita dibuat melalui maklumat check-in, kod QR yang kita gunakan di premis. Setiap kali kita masuk premis, kita buat QR code check-in. Ini membolehkan kita memaklumkan kepada anda sekiranya anda telah berada di tempat yang sama dengan seseorang yang kemudiannya positif untuk menjalankan ujian kendiri sekiranya disenaraikan sebagai casual contact ataupun diasingkan sekiranya dikenal pasti sebagai close contact. Kita telah menghantar satu update kemaskini kepada MySejahtera, satu ciri kemaskini MySejahtera kepada semua aplikasi ataupun kedai-kedai aplikasi Google Play, Huawei dan juga Apple App Store untuk satu update baru telah pun dibangunkan. Update ini adalah update yang diberi nama MySJ Trace. Menggunakan teknologi Bluetooth
menggunakan teknologi Bluetooth bagi kita mengesan kontak rapat, iaitu mereka yang berada dalam jarak tertentu pada waktu yang tertentu, menggunakan Bluetooth Low Energy BLE teknologi, dan sekiranya ada orang yang kemudiannya positif, yang setuju untuk berkongsikan maklumat dengan Kementerian Kesihatan, barulah kita notify the person yang anda adalah contact casual contact. Ya, jadi tidak timbul soal pingdemic yang berlaku di NHS di United Kingdom. Tiba-tiba dapat HSO duduk di rumah, close contact. Kita senaraikan anda sebagai casual contact dahulu. That means you have been in contact with somebody who later tested positive, agreed to share the information, anonymized, dan kita hantar red casual contact. What do you do next? You're free to go around, but what you need to do is to make sure that you do a self-test. Community empowerment. Ya, kita tidak quarantine immediately. We just say that your Bluetooth signal has picked up that you were within 1 meter of someone for within 15 minutes, who later tested positive. It's good that you do a self-test to make sure that you're in the clear. Ini akan membantu kita dari segi kontak, pengesanan kontak, dan ini akan memastikan bahawa we live with COVID in a safe, responsible manner with the data and the technology and the tools that we have untuk memastikan bahawa we do not have to do very blunt measures like locking down and things like that. Yeah, but we need people to use this technology. Saya, Kementerian Kesihatan, kita sarankan agar Bluetooth feature MyTrace ini digunakan sewaktu anda berada di public areas. Kalau dah balik rumah tu, tak nak switch on Bluetooth, padamlah Bluetooth tu. Ya, you can save your battery life. But this is Bluetooth low energy. Maksudnya dia tidak akan menelan kuasa bateri yang terlalu banyak. Very, very minimal. Tetapi yang penting adalah apabila anda pergi ke tempat awam, contohnya pengangkutan awam, kedai makan, pusat beli belah dan sebagainya, switch it on. It's for your safety. For your safety. Ya, maklumat itu hanya terkandung dalam telefon anda saja. Only if you want to share it, bagi kebenaran. Itu saja. We don't keep the information. Kalau tidak, Apple dan Google tidak akan lulus upgrade ini, sebab mereka sangat-sangat prihatin dengan data kepribadian. Jadi dengan itu, hari ini saya telah mengadakan pertemuan secara maya dengan ketua-ketua serta wakil dari Persatuan Rantaian Peruncit Malaysia, MRCA, the Business Events Council Malaysia, BECM, Malaysian Association of Convention and Exhibition, Organisers and Suppliers, MACEOs, Persatuan Pengurus Kompleks Malaysia, PPK, Prasarana, dan Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA, bagi menggalakkan pematuhan SOP di kalangan para pengunjung dan pelawat ke premis di bawah pengendalian mereka. I explain to them that kita tidak mahu punitive lagi. Kita tidak mahu pergi compound people, but better gatekeeping. Maksudnya di kedai pusat beli belah dan sebagainya, tolong minta cek status vaksinasi, status risiko mereka. Ya, sangat penting. Sebab kita dapati bahawa antara tempat yang mana penularan boleh berlaku adalah di kedai-kedai dan sebagainya. Dan mesyuarat tadi berlangsung dengan baik dan mereka semua telah sepakat untuk memperketatkan saringan di pintu-pintu masuk premis dan menggalakkan orang ramai supaya menggunakan fungsi Bluetooth My SJ Trace ketika berada dalam premis. So we are encouraging them to please encourage you to use the My SJ Trace. Ya, sekarang ni kita dah, we want to, as we move to live with COVID, tak ada paksaan-paksaan lagi dah. We must encourage each other to do this, to use the technology and the tools that we have untuk memastikan bahawa kita dapat putuskan rantaian penularan COVID-19. Dan mereka telah maklumkan bahawa mereka akan memberi kerjasama yang terbaik, dan kita juga telah bincang soal pengudaraan, ventilasi dan sebagainya yang sedang dinaik taraf di premis-premis kita untuk memastikan bahawa COVID ini dapat kita kawal, kerana COVID ini merupakan airborne virus.
Mereka cuma minta saya maklumkan satulah. Mereka kata sebahagian besar daripada rakyat kita memang patuh. Tapi ada segelintir yang sangat-sangat kecil yang masih lagi marah-marah kepada pegawai keselamatan yang minta cek MySejahtera dan sebagainya. Mereka menjalankan tugas yang sangat-sangat diperlukan. Kita masih lagi dalam pandemik. Jadi saya pohon kerjasama daripada rakyat dan penduduk di Malaysia agar anda memberi kerjasamalah kepada pengurus premis, kepada pegawai keselamatan yang minta untuk semak status MySejahtera. Saya pun tunjuk, ya, setiap kali saya diminta tak ada masalah saya tunjuk, ya. Saya minta semualah kita memberi kerjasama yang terbaik. Saya rasa itu sahaja update yang ada. Saya buka kepada apa-apa soalan. Hi YB, Nurah from NST here. Can I double check the 1.4% you mentioned earlier, meaning 1.4% of those undergoing HSO violated, not the 1.4%, correct? Yes, that's it. Okay, the other one is MySJ Trace ni. So it's recommended, highly recommended for our own safety. It's not going to be enforced, but do you see people, how do you call it, reception for it? I mean, we'll see first. We want to encourage people. Okay. You know, I think the first thing that when we introduce something new, we must encourage people to take up. Right. Yeah, because kalau ramai tak gunakan ciri MySJ Trace ini, dia pointless. correct. You have to have a good number of people using it untuk kita mengesan kontak casual. Jadi buat masa ini kita menggalakkan. Tetapi of course lah kalau situasi dia lebih meruncing nanti dan tidak ada take up rate yang tinggi, mungkin kita mesti wajibkan untuk kemasukan ke premis-premis. But we don't want to do that. The message from the public is very clear. Jangan paksa lagi. Okay, so kita ambil pendekatan yang menggalakkan dan menasihati, strongly advise that we use this feature. But if the situation deteriorates, then of course we will have to look at more strict measures. Yang 1.4% ni ada figure tak YB? And nanti kita akan one, bagi figure. Okay. We Another will one, give the breakdown. You mentioned about considering stern action against repeat offenders yang HSO violations tu. Maybe ada contoh or discussion suggestions so far? Kita boleh compound mereka sebab melanggar HSO. Okay. Yeah. Saya ada 3 soalan YB. First, One by one. perlu ke umrah ditangguhkan atau perlu ada SOP baru sebab peningkatan jumlah yang pulang tu dijangkiti Omicron? Yeah. Dan one by one. Dia punya yang balik tu instead dia di kuarantin di rumah, perlu tak dia dibawa ke pusat? So far buat masa ni, walaupun ada peningkatan kes yang mendadak di Arab Saudi yang kita sedang monitor, kita step up approach dululah, ya. So sekarang ini kita dah minta supaya dipakaikan peranti digital. Ada sedikit masalah semalam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, saya sendiri telah pergi. Tak cukup kaunter nak pakai peranti digital. Jadi saya telah minta syarikat konsesi UEM Agenta tambah lagi stesen. So mungkin pada hari Khamis ini dia akan cukup stesen dan cukup kaki tangan untuk memakai peranti digital kepada mereka yang pulang daripada umrah. Yang kedua, pengumuman yang saya telah buat hari ini, kita akan bincang dengan syarikat pelancongan, travel agent dan sebagainya yang menguruskan umrah ini supaya mereka memastikan yang pergi ke umrah ini adalah mereka yang sudah menerima dos penggalak. Okay. Ketiga, home quarantine masih lagi dibenarkan, cuma kita akan minta supaya mereka melaksanakan ujian kendiri setiap hari sewaktu quarantine. Sekiranya keadaan di Arab Saudi merosot dan sekiranya penularan Omicron daripada mereka yang kembali daripada umrah nanti adalah di paras yang agak membimbangkan, maka kita ada step up measure lagi, iaitu quarantine di quarantine station. Dan yang ketiga, kita tangguh dulu umrah.
Belum sampai tahap itu lagi. Kita akan go step by step. Ya. Kita preemptif, tetapi jangan preemptif dalam keadaan yang mana kita terpaksa buat keputusan terburu-buru. We are still monitoring the situation. We are stepping up the gatekeeping dan juga langkah-langkah. Soalan kedua, adakah kebimbangan terhadap Omicron ni keterlaluan sebab ramai pakar kata Omicron lebih kurang berbahaya instead Delta? Dari segi keganasan Omicron ni, banyak data sudah pun keluar yang mengatakan bahawa Omicron ni tidaklah severe seperti mana Delta. Namun demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia, kita punya pendirian adalah berhati-hati. Kita sebenarnya tidak tahu profil epidemiologi di negara-negara lain berbanding dengan negara kita. Dan walaupun Omicron mungkin tidak menimbulkan gejala yang serius berbanding dengan Delta, apa yang kita tahu adalah Omicron keboleh jangkitannya adalah lebih tinggi daripada Delta. Maksudnya akan ada lebih ramai lagi yang akan dijangkiti. Bila lebih ramai lagi dijangkiti, maka secara logiknya kemasukan ke hospital juga akan meningkat. Walaupun mungkin tidak banyak berbanding dengan Delta, tetapi ia akan meningkat. Dan ini adalah bahaya kepada kumpulan yang berisiko tinggi, iaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan juga mereka yang mempunyai penyakit kronik. Di Malaysia ramai kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Jadi langkah berhati-hati dengan Omicron ni adalah mengambil kira keboleh jangkitan yang lebih tinggi, mengambil kira juga data yang menunjukkan mungkin kesannya tidaklah seburuk Delta, tetapi dengan jumlah jangkitan yang meningkat, sudah pasti akan ada peningkatan dari segi kemasukan ke hospital. That's what we want to avoid. My last question, bila penguatkuasaan untuk tamat sekatan sementara kepada beberapa negara hari itu dengan dos penggalak untuk jemaah umrah? Berkuat kuasa serta-merta. Selamat petang YB Tan Sri. Tadi YB ada kata compound kepada mereka yang ingkar. Tapi dilihat angka ini tidak cukup tegas oleh setengah orang. So jadi apakah langkah KKM lain yang boleh diambil atau compound yang lebih tinggi boleh dikenakan di luar Akta 342? Terima kasih. Compound yang kita boleh bagi sekarang berapa Tan Sri? 1,000 eh? 1,000 saja. 1,000 je kan Tan Sri? 1,000 saja. Kalau 14 hari dia boleh bayar RM500. Itulah. Itu saja yang ada pada saya. Saya nak pindah 342 gitu, tak dibenarkan. Berapa Tan Sri compound? 1,000. 1,000 Act 342 expected to be amended in the next parliament sitting to cover. I don't know. We tried our best. 1,000 Tan Sri. 1,000. By I mean, kita ada laporan polis berkenaan dengan majlis perkahwinan yang berlaku di Genting baru-baru ni, yang melibatkan selebriti, tak kenal siapa, ya. Tapi ialah majlis perkahwinan agak grand. We want people to have their wedding ceremonies. We are not against wedding ceremonies, tapi banyak gambar, video yang tular, tak ada mas semua. Tapi kita hanya dapat bagi compound 1,000 lah. Mungkin itu termasuk dalam cost package banquet. Okay. Zoom. Code Blue. Hi, YB. Student here from Code Blue. I just have 3 questions. I'll ask them one by one. The first one is about the MySJ trace. So a Bluetooth signal can detect up to 10 meters away. So a person sitting in a nearby car in traffic could also be picked up. So how would the feature like guard against this? And also how many days should a casual contact that's picked up self-test? That's my first question. We have optimized it, so it will only pick up within a certain range. It will definitely not pick up if you are in a car in the next door. I think the time that we keep it is 7 days. Is it? Huh? 14 days. 14 days. That's the contact. We will inform you within 14 days. So basically what happens is information of interaction collected,
will be stored and processed only by MOH officers. And when a MySJ Trace user is identified to be COVID positive, the user will initiate a process to upload the interaction gathered over the past 14 days from the user's MySJ Trace to a secured database managed by MOH. So if MOH calls me and tells me I'm a casual contact, so how many days should I test for COVID every day once they inform me? So I missed the question. So how many days, if I'm a casual contact and MOH calls me, so how many days should I test for COVID? Or how many days should you test Yeah, yourself? yeah, You should just test yourself once initially, and then you're clear. You're just a casual contact, so it's just once is enough. Okay, all right. On my second question, how many Omicron cases, including undetected infections, do you estimate to have spread from that batch of 30 Umrah pilgrims, knowing how transmissible Omicron is? And then Bintulu MP Tiong King Sing also raised about an Omicron case in Bintulu who was released from quarantine early and played basketball with his friends. Yeah, so kita dah buat ujian kepada 8 orang kontak rapat kes di Sarawak, kes di Bintulu, dan kita dapati bahawa ke-88 kes ini negatif setakat ini. We've done the contact tracing for the PCR test. They are negative so far, but I will continue to ask Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu to continue to investigate other contacts that he may have had to do contact tracing, and also to make sure that they do their tests. He breached the quarantine on the 17th. Yeah, he had dia telah ada HSO quarantine until 19th, but on the 17th he went out to the CAC. So we're looking at the case, seeing what happened there. From the Umrah batch though, do you From the estimate- Umrah batch, kita sedang masih menjalankan contact tracing dan juga sedang buat siasatan di lapangan untuk melihat berapa banyak penularan kes. But Sulin, sorry, you raised a very important point which I must stress. Yeah, since we are still allowing for home quarantine, oleh kerana kita masih lagi membenarkan kuarantin rumah, terutamanya bagi mereka yang pulang daripada umrah, kita belum step up lagi untuk mewajibkan quarantine station ataupun station quarantine. Sangat penting bagi mereka yang pulang daripada umrah, kerana banyak kes Omicron 30 lebih yang kita telah sahkan. Sangat penting bagi mereka yang balik daripada umrah untuk isolasi ataupun asingkan diri daripada ahli-ahli keluarga yang lain. Sebab mereka tidak ada HSO. Mereka tidak ada perintah kuarantin rumah. Ahli-ahli keluarga anda boleh keluar. Kalau sekiranya anda didapati positif kemudian dan Omicron dan menjangkiti kepada ahli keluarga kerana tidak mengasingkan diri di rumah, di bilik yang asing, maka ahli keluarga anda boleh dijangkiti dan boleh menjangkiti orang di luar. Inilah bagaimana Omicron akan tersebar luas nanti. Jadi saya pohon sangat kepada mereka yang kembali daripada mana-mana, tak kiralah umrah daripada luar negara, untuk betul-betul patuh dengan HSO, dengan kuarantin rumah, bukan hanya berada di rumah, tetapi mengasingkan diri daripada ahli-ahli keluarga yang lain. Mereka boleh hantar makanan ke bilik, ya, dan bergilir menggunakan tandas bilik air dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting. Thank you, Sulin. So do you expect then Omicron to have already spread widely in the community in the past 2 weeks from that? Well, batch alone that broke SOP? we are monitoring. As I said earlier, we're increasing the genomic surveillance capacity. Now we're going to focus on contacts as well. We are going to outsource some of the sequencing work to private labs. That's in the works. So we'll know within the next 1 or 2 weeks the extent of the knock-on effect from the Omicron imported cases from Umrah. Okay, we'll move on. Sorry, just one last question also. It's got to do, since you talk about living with COVID and Omicron, Singapore now is now using the approach of living with Omicron by limiting home quarantine to 3 days for mild cases with self-testing. Close contacts are not quarantining either. They just need to self-test every day for 7 days. Do you foresee us moving in that direction as well? I discussed at length with DG today about the approach. Sama ada kita berhati-hati ataupun we go with what Singapore is doing, what the CDC is recommending, so that's shortening the quarantine period. And even if you are close contact, tak payah nak isolate, just do a test. If you are asymptomatic or you have no symptoms, you are free to go. But I feel it's prudent that we err on the side of caution for now.
and DG agrees that KKM stand is that Malaysia for now, because we don't know the extent of the Omicron wave that will come, our posture is that of one that is very conservative for now. All right, Sulin. thanks a lot, YB. Next, Phonik TV. Yeah, Phoenix TV, Gao Mian, DG, KG. Good afternoon. And I have two questions. The first question is there are some local Malaysia cases of Omicron has already happened here. So could you introduce how about local infectors, positive cases here? And I heard there is some Chinese citizen also infected the Omicron locally. So could you introduce how are they situation now? This is my first question. Thank you. Yeah, thank you. As for now, what I mentioned in my last press conference, we have one suspected locally transmitted case of Omicron, which involves a Chinese national in the state of Sarawak. That's the only case that we have confirmed so far. So far, based on the investigation from that person, there has not been any other Omicron cases from that person. And as we continue to do our genomic sequencing, we will update the public if there are further locally transmitted Omicron cases or local clusters of Omicron cases. We suspect that they are, but we still need to undertake the genotyping assay test as well as to confirm it through a whole genome sequencing analysis. But how is cases Chinese citizens situation now? And has anyone with Omicron positive died already in Malaysia? So the one case that we have that was locally transmitted, he had no symptoms and he has completed his recovery. All the Omicron cases that we have identified that are imported, most of them, other than perhaps one, are category 1 and 2, which is either asymptomatic or very, very light symptoms, light cough, light fever. So far, the severity of the Omicron cases in Malaysia is very low. But we don't want to assume that all future Omicron cases will have the same severity. We have to, of course, plan for any outcome. So Kiji, my second question is from the observation of the Europe and US situation of the Omicron spreading, will Malaysia also suffer this new wave in the future? And what's your prediction for the future situation? And what will be the strategy? Will Malaysia continue to change the pandemic to endemic under the Omicron spreading? Thank you. Thank you. For now, it's too early to tell how severe the Omicron wave will be. We are prepared for Omicron wave in terms of ensuring that border controls are tightened, ensuring that our contact tracing capabilities are enhanced with technology, ensuring that more and more people receive their booster shots, ensuring that our hospital capacity is ready for a surge in cases if it happens. After that, we can determine the path out of this pandemic. We wanted to treat COVID as endemic. We publicly stated that, but that obviously now is on hold because of Omicron. If we get through the wave and the wave is not as severe as we expect it to be, then we can look at the road towards endemicity again. But for now, Kementerian Kesihatan Malaysia's posture, the Ministry of Health's posture, is one of readiness, preparedness, and heightened readiness towards facing Omicron. Thank you. Hello, YB. Good afternoon. Ishwari from Malay Mail. YB, two questions, very short. In view of the flooding that happened and the PPSs which were open,
are we concerned about the potential Omicron cluster outbreak in this PPS? And can I know what sort of effort has been taken to prevent this? What sort of additional measures have been taken to prevent this, considering that it's not just Malaysians who are affected by the flood. We have a lot of our foreign workers and all who are also affected, and probably everyone's in the same PPS. That's one. Maybe YB an answer to that first before the second one. Yeah, thank you. I'm going to answer a bit, and I'm going to ask Tan Sri also to address this question from public health perspective. So we have instructed all our state and district health officers to provide medical assistance at all the PPS. So for PPS of a certain size, there will be a static team there from 8 to 5 to treat and to also deal with people who are falling ill. The instruction is, by and large, for symptomatic testing. So if people have displayed symptoms of COVID, then we will test, and if they're positive, we will isolate and treat. So far, if I'm not mistaken, there's one PPS cluster, but the others have been relatively manageable in terms of COVID. Yeah, so far, from what we've seen, one cluster, but I'm going to turn over to DG to maybe give some further details. All right, thank you very much. First and foremost, in PPE, before the flood victims been admitted or relocated in a PPS, we'll be doing the test, and we managed to isolate those positive cases. And if they have symptoms, and then we'll continue to do the test again. And so far, we have identified more than 406 positive before they are admitted to the PPS. And 10 individuals were tested positive and isolated early in the PPS. So we urge those who are in the PPS to comply to all the SOPs and make sure that they are well informed about the situation, as well as if they have symptoms, our doctors, our nurses are there, and make sure that we can actually continue to monitor them and do the testing if necessary. Thank you. YB, as YB said, YB just said that there's one cluster from a PPS. Can we know which one and how has it been contained so far? Yeah, this cluster was detected in Bentong after the floods in the PPS, and because of our screening procedures been done before they are admitted or relocated in our PPS. And this initiative will continue to be done in all the PPS, and those who have symptoms will be isolate them early. So more importantly, because we know that in the PPS sometimes it's very crowded and the compliance to SOP is poor, so we continue to encourage them, isolate them, and make sure that the compliance to the SOP is important. Apart from checking that they are vaccinated or not. And if they are positive, we isolate them early so that others are not infected during the location in the PPS. Thank you. YB, second question and my last question to you. There is a tweet that's going viral about the possibility of the Youth and Sports Minister violating quarantine because he returned from Dubai recently, and it was very recent. And then the photo shows that he's out and about helping flood victims. Is KKM looking at this, or has he completed his quarantine? An update on this would be great since people are asking about it. That's all, YB. Thank you. Peja came back last week and he served his quarantine already. Okay, next question. Last few questions. Any others? Hang on a second. Okay, just a bit of an update on Karak. Ya. Tiada penambahan kes di kalangan mangsa banjir dari kluster Karak. Jumlah kes COVID-19 di kalangan mangsa banjir dari kluster Karak adalah sama seperti semalam, which is 10 case positive. So no new cases. Seems to be under control. Okay. All right. Thank you, everyone. Please stay safe. Once again, just a last message from Tan Sri and me. It's been a tough year for us, but things seem to be looking a bit better, even though with Omicron. But I just like to urge once more, saya minta tolong merayu sangatlah.
daripada rakyat Malaysia untuk hujung tahun ini. Saya tahu ada banyak plan untuk bersama dengan rakan-rakan, kawan-kawan dan sebagainya. I'm not saying cancel. Of course, stay home if you can. But if you really need to spend time with your friends, please be careful. Do a test, wear your mask, get your boosters. Terima kasih. Thank you.